Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan-Mu daripada kami mempersekutukan sesuatu apapun jua dengan-Mu dalam keadaan kami mengetahui, dan kami memohon keampunan-Mu atas apa juga kesyirikan yang kami lakukan tanpa kami mengetahui kesyirikannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan dapat kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin untuk sesi perkongsian yang ke-6, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin. Dan versi yang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013, terbitan oleh Karya Bestari dan edaran oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Alhamdulillah, untuk 5 sesi perkongsian audiobook sebelum ini telah kita kongsikan tentang mukaddimah kitab dan subtopik daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, subtopik akidah atau i'tiqad, subtopik akidah dan syariat, subtopik ilmu tauhid. Semoga perkongsian itu bermanfaat untuk pemantapan dan kesempurnaan iman dan amal kita dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan untuk sesi perkongsian audiobook bagi sesi yang ke-6 ini akan kita teruskan lagi dengan subtopik yang seterusnya, yakni subtopik yang keempat berkenaan dengan perbahasan ilmu tauhid, insya-Allah. Sesi perkongsian audiobook buku Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, sesi perkongsian ke-6, bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat kelak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu apapun jua dengannya. Akan tetapi dia mengampuni dosa-dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 116. Sadaqallahul Azim. Bab 1. Islam agama yang hak. Subtopik perbahasan ilmu tauhid. Perbahasan utama ilmu tauhid meliputi 6 bidang. Iaitu pertamanya perbahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkannya, mengesakannya, ikhlas beribadah hanya kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun jua. Kedua, perbahasan tentang iman kepada para rasul sebagai pembawa hidayah, mempunyai mukjizat, memiliki sifat-sifat wajib seperti siddiq dan amanah, serta segala perkara yang mustahil bagi mereka, misalnya dusta dan khianat. Ketiga, perbahasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkannya untuk dijadikan pedoman bagi umat sepanjang zaman sejarah manusia. Keempat, perbahasan tentang iman kepada para malaikat dan tugas-tugasnya, serta hubungan mereka dengan manusia di dunia dan di akhirat. Kelima, perbahasan tentang iman kepada hari akhirat dan segala peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut. Juga tentang tempat yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga bagi orang beriman dan neraka kepada yang ingkar kepadanya. Dan yang keenamnya, perbahasan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Di atas ketentuan itulah berlakunya peristiwa di alam jagat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sadaqallahul Azim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kesemuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya,
Hadis riwayat Imam Muslim. Kedudukan ilmu tauhid. Kemuliaan sesuatu ilmu sangatlah berkait rapat dengan objek dan bidang perbahasannya. Contohnya, ilmu kedokteran lebih tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan ilmu pertukangan. Ini kerana objek dan bidang perbahasan ilmu pertukangan merangkumi perkara seperti kayu, batu serta besi. Manakala objek dan bidang perbahasan ilmu kedokteran adalah tubuh manusia. Manusia ini pula lebih mulia daripada kayu, batu dan besi. Oleh itu, perbahasan ilmu tauhid merangkumi perihal berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul, malaikat, kitab-kitabnya, matlamat hidup dan kehidupan sesudah mati. Jika kesemua ini menjadi tumpuan perbahasan ilmu tauhid, apakah ada yang lebih mulia daripada itu? Maka dapatlah disimpulkan bahawa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Malah, ia merupakan ilmu Islam yang paling utama dan paling penting. Malah, kesemua cabang ilmu mestilah berlandaskan ilmu tauhid ini. Tanpanya, kesemua ilmu akan menjadi sia-sia dan boleh membawa kepada kesesatan. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain ke atas setiap Muslim sehingga sampai ke suatu peringkat keyakinan hati dan kepuasan akal bahawa dia benar-benar berada di dalam agama yang hak, agama yang benar. Manakala ilmu yang melebihi peringkat tersebut hukumnya hanyalah fardu kifayah. Jika ilmu-ilmu tambahan, fardu kifayah itu dimiliki oleh segelintir umat Islam, maka yang lain tidaklah berdosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Al-Quran dan ilmu tauhid. Al-Quran merupakan kitab tauhid yang paling penting kerana perbahasan utamanya menjurus mengenai ilmu tauhid. Boleh dikatakan setiap ayatnya mengajak kita agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para rasulnya, malaikat-malaikat, kitab-kitab, hari kemudian serta takdir baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lebih-lebih lagi, ayat-ayat Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Makkah selama 13 tahun. Kesemuanya berkaitan dengan tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2, bahawa di antara sifat mukmin yang hakiki ialah orang-orang yang bertambah imannya jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gementarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, nescaya bertambah-tambahlah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhannya jualah mereka berserah diri, yakni bertawakal. Umat Islam dan ilmu tauhid. Umat Islam mengambil berat dan mengutamakan ilmu tauhid melebihi cabang-cabang ilmu yang lain. Ini kerana Al-Quran mengutamakan bidang tersebut melebihi bidang-bidang yang lain. Dengan memiliki ilmu tauhid yang mendalam,
Muslimin akan menjadi umat yang kuat dan digeruni musuh. Ini terbukti melalui sejarah kegemilangannya pada zaman awal Islam. Tetapi kini sebaliknya yang berlaku kerana umat Islam telah mengabaikan aspek akidah ini. Akidah tidak lagi dibina dengan baik. Kalaupun ada pembinaan akidah, ia tidaklah melalui kaedah yang betul. Akibatnya, kepercayaan khurafat meresap dalam akidah dan amalan umat Islam. Jika ini terjadi, maka mudahlah bagi musuh-musuh Islam untuk menjajah mereka. Umat Islam menjadi lemah ketika menghadapi cabaran dan tentangan para musuh. Di antara cara yang paling berkesan untuk memulihkan kembali akidah dan keimanan umat Islam ialah dengan kembali kepada ajaran Al-Quran. Kita mestilah berusaha untuk membina generasi Al-Quran. Di antara bukti betapa peranan Al-Quran itu penting dalam proses pemantapan iman seseorang Muslim ialah seperti mana kata-kata Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an fazdadna imana. Kami pelajari iman, kemudian kami pelajari pula Al-Quran, lalu dengannya bertambah-tambahlah keimanan kami. Kehidupan dan ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid memberi kesan langsung pada kehidupan seseorang. Ia bukanlah sekadar teori yang terpisah daripada cara hidup manusia. Kemantapan akidah ataupun Tauhid yang dimiliki oleh seseorang mestilah terjelma pada sikap dan realiti kehidupannya sehari-hari. Di antara kesan kemantapan akidah dan Tauhid seseorang itu ialah dia mengetahui tujuan dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dia akan senantiasa berada di jalan yang lurus selama mana berada di dunia yang fana ini. Dia tahu dari mana dirinya bermula dan ke mana akan berakhir. Adanya akidah ini, dia akan terselamat daripada kehidupan yang membuta tuli dan kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan hakikat ini dalam firman-Nya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terbalik di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Al-Mulk ayat 22. Tauhid menjadikan hati manusia bersatu ke arah Tuhan yang satu, Rasul yang satu dan kiblat yang satu. Keyakinan ini pula akan mendorongnya untuk saling kasih mengasihi sesama mukmin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jika iman tersebar luas dalam kalangan manusia, maka ia akan membuahkan amal-amal yang baik lagi terpuji serta diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai balasannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki dan menolong mengalahkan musuh-musuh mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya.
jahil terhadap ilmu tauhid. Antara kesan yang seseorang yang jahil dengan ilmu tauhid adalah keadaannya seperti orang buta. Dia tidak tahu tujuan dia diciptakan. Dia tidak mengetahui hikmah ataupun rahsia di sebalik kewujudannya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka ini seperti binatang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan orang yang kafir itu bersenang lenang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Surah Muhammad ayat 12. Jika kejahilan terhadap ilmu tauhid tersebar luas, maka akan binasalah akidah. Lanjutan daripada kemusnahan akidah itu, maka akan rosaklah pula amalan. Kemudian akan tersebarlah kemungkaran dan kemaksiatan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Telah nampak, telah zahir kerosakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Alhamdulillah, kita telah dapat selesaikan sesi ke-6 perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk pemantapan iman dan amal kita sebagai bekal untuk kita balik jumpa Allah dengan membawa iman yang suci murni, bebas daripada campur aduk dengan kesyirikan, dan amal yang soleh yang bebas daripada kemaksiatan, agar dapat kita kembali jumpa Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepadanya. Dan insya-Allah untuk sesi perkongsian audiobook yang berikutnya, kita akan teruskan lagi dengan subtopik yang berikutnya, iaitu jenis-jenis tauhid. Terima kasih di atas kesudian mengikuti perkongsian bacaan kitab ini. Semoga dapat kita ambil sebesar-besar manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi di sesi perkongsian audiobook yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.